Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Muhammad Akif Ikuan bin Jaafar bernometrik C20A1037. Jadi pada hari ini saya akan membuat perbincangan bagi subjek pengantar warisan budaya, dan tajuk pembincangan saya pada hari ini ialah peranan UNESCO dan ICOMOS dalam memelihara warisan budaya. Seterusnya kita beralih pada abstrak. Kajian ini adalah bertujuan untuk menjelaskan tentang peranan UNESCO dan ICOMOS dalam memelihara warisan budaya di dunia ini. Hal ini penerangan secara terperinci dengan lebih meluas tentang perkara yang dilakukan oleh UNESCO dan ICOMOS dalam memelihara warisan budaya. Selain itu, dalam kajian ini juga terdapat beberapa contoh yang dilakukan oleh UNESCO dan ICOMOS dalam memelihara warisan budaya. Di samping itu, terdapat beberapa kesan yang telah dikenal pasti di atas peranan UNESCO dan ICOMOS dalam memelihara warisan budaya. Dan dalam kajian ini juga membincangkan jenis warisan budaya yang terlibat, iaitu warisan ketara, warisan tidak ketara dan warisan semula jadi. Seterusnya kita beralih kepada pengenalan. UNESCO dan ICOMOS merupakan agensi dan badan yang bertanggungjawab dalam memelihara warisan budaya. UNESCO merupakan singkatan kepada United Nations Educational Scientific Cultural Organisation, yang bermaksud dalam bahasa Melayu ialah Pertubuhan Pendidikan Sains Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. UNESCO telah ditubuhkan pada tahun 1945. Penubuhan UNESCO adalah berfungsi sebagai keselamatan dan sikap penamaian dan menjalinkan hubungan diplomatik antarabangsa melalui bidang sains dan pendidikan dan bahagian kebudayaan. Kebanyakan negara di dalam dunia ini telah menyertai UNESCO bagi memelihara warisan budaya di negara mereka. Objektif yang telah ditetapkan oleh UNESCO antaranya untuk memberi pencapaian pendidikan yang berkualiti kepada semua masyarakat dan pendidikan sepanjang hayat. Selain itu, mewujudkan serta menggerakkan pengetahuan dan dasar sains dan pembangunan mampan. Seterusnya, untuk membasmi cabaran sosial dan etika yang wujud. Di samping itu, memupuk kepelbagaian budaya, perbualan antara budaya, mewujudkan suasana keamanan yang harmoni, dan yang terakhir ialah mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan intelektual melalui maklumat dan komunikasi. Seterusnya kita beralih kepada ICOMOS. ICOMOS merupakan International Council on Monument and Site, yang bermaksud dalam bahasa Melayu ialah Majlis Antarabangsa mengenai Monumen dan Tapak Warisan. ICOMOS telah ditubuhkan pada tahun 1965 di Warsaw berdasarkan Piagam Venice 1964. ICOMOS berfungsi sebagai persatuan yang arif dan profesional dalam memelihara tapak warisan budaya di seluruh pelosok dunia. Idea penubuhan ICOMOS bermula pada tahun 1931. Persidangan Athens ini telah mewujudkan satu konsep yang utama, iaitu konsep warisan antarabangsa. Di dalam persidangannya, ICOMOS kini mempunyai 100 ahli dan 153 negara anggota yang terlibat di bawah ICOMOS. Misinya adalah untuk mempromosikan pemeliharaan, pelindungan, penggunaan dan peningkatan monumen, kompleks bangunan dan tapak. Dalam hal ini, ICOMOS mempunyai banyak berkaitan dengan memelihara warisan budaya dan bersama UNESCO. Terdapat 3 jenis warisan budaya yang dikaji, yang pertama ialah warisan ketara. Warisan ketara merujuk pada warisan yang kekal, boleh dilihat dan dipegang dan diletakkan dalam kedudukan statik. Antara contoh warisan ketara ialah merujuk kepada tempat bersejarah, monumen seperti Lembah Bujang, bandar bersejarah negeri Melaka, alam semula jadi seperti gua, gunung, dan artifak-artifak budaya yang boleh diletakkan atau dialihkan dari satu tempat ke tempat yang lain seperti batu nisan, tekstil, ukiran kayu dan sebagainya. Warisan seterusnya ialah warisan tidak ketara. Warisan tidak ketara pula merupakan warisan yang tidak nyata seperti ilmu yang diperolehi maklumannya daripada adat dan budaya, tradisi, bahasa dan persuratan. Contoh seperti acara perayaan, ritual keagamaan, permainan tradisional dan sebagainya. Dalam hal ini, warisan ini merujuk kepada perbuatan sesuatu masyarakat yang mereka amalkan sejak turun-temurun. Dan seterusnya ialah warisan semula jadi. Warisan semula jadi pula ialah benda ataupun perkara yang berkaitan dengan alam semula jadi seperti pokok, sungai, bukit dan sebagainya. Sebagai contohnya ialah taman laut, marine park, kawasan tanah lembap, wetland, site, hutan simpan, paya bakau, hutan simpan, reserve, hidupan liar, sungai, tasik dan laut dan sebagainya. Dalam hal ini, ianya merupakan terlibat dengan semua jenis warisan budaya. Kita
kita pergi ke peranan UNESCO dan ICOMOS dalam memelihara warisan budaya. UNESCO, yang pertama ialah memberi bantuan pembiayaan kepada negara anggota untuk memelihara warisan budaya. UNESCO akan memberikan sumbangan ataupun dana pembiayaan berkaitan dengan kerosakan yang berlaku terhadap tapak warisan dan artifak warisan. UNESCO akan bantu memberikan pembiayaan sepenuhnya terhadap kerosakan yang berlaku disebabkan oleh kesan bencana alam seperti banjir, kemarau, tsunami, gempa bumi dan peperangan. UNESCO membantu dalam memberikan pembiayaan sepenuhnya melalui dana amanah UNESCO. Angkor Wat di negara Kemboja memerlukan dana dalam proses pemulihan Angkor Wat, memerlukan beberapa proses pemulihan di beberapa kuil yang terjejas akibat daripada fenomena alam seperti banjir dan kemarau. Terdapat beberapa projek yang dijalankan di Angkor Wat di Kemboja seperti projek pemeliharaan di kuil Baphuon dan tangga teres gajah, Eco Franchise di Extreme Orient, kajian dan pemulihan prasat Surprise dan perpustakaan utara kuil Bayon. Terusnya ialah peranan yang kedua ialah UNESCO memastikan keaslian warisan budaya terpelihara. UNESCO telah mengeluarkan dana sebanyak USD 3 juta dalam mengekalkan pemeliharaan di Candi Borobudur. Dana yang dikeluarkan adalah untuk pembersihan di candi dan bagi mengelakkan kerosakan yang berlaku di Candi Borobudur menjadi lebih teruk dan amat rosak. UNESCO juga membantu dalam mengekalkan keaslian warisan budaya terpelihara di Angkor Wat dan negara Kemboja. UNESCO bersama bantuan ICC dalam pembentukan tapak sejarah di Angkor Wat. Antara perkara yang dilakukan oleh pihak UNESCO dan ICC ialah dengan memerangi trafik haram harta budaya yang menghasilkan 4 keputusan pengembalian yang didaftarkan pada tahun 1997 dan prosedur permintaan proses perlindungan. Yang ketiga ialah UNESCO berperanan dalam mengiktiraf warisan sebagai aset warisan budaya. Warisan budaya yang telah diangkat di negara Malaysia ialah pengiktirafan upacara Ong Chun Wang Chuan Wang Kang dan pantun di bawah Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity UNESCO pada tahun 2020. Upacara Ong Chun Wang Chuan Wang Kang merupakan amalan dan ada istiadat menyembah Ong Yah. Upacara ini merupakan upacara yang dijalankan oleh masyarakat Cina yang tinggal di Malaysia. Malaysia berkongsi amalan upacara ini dengan negara China. Upacara ini berasal daripada wilayah Minnan di negara China. Upacara ini telah wujud daripada abad ke-15 hingga sekarang. Di Malaysia, masyarakat Cina yang tinggal di negeri Melaka mengamalkan upacara Ong Chun Wang Chuan Wang Kang di negara China. Upacara ini tertumpu di Teluk Xiamen dan Teluk Wang Zhao. Seterusnya, peranan yang keempat ialah UNESCO berperanan dalam mengadakan hubungan diplomasi dengan negara luar dalam mengiktiraf aset warisan budaya supaya terpelihara. Pihak UNESCO telah mengadakan hubungan diplomatik dengan negara Indonesia tentang mengangkat batik sebagai warisan budaya. Hubungan diplomasi ini dijalankan oleh pihak UNESCO dan pihak negara Indonesia pada tahun 2009. Pihak UNESCO telah berjaya mengiktiraf batik sebagai warisan budaya yang berasal daripada Indonesia. Dalam hal ini, hubungan diplomasi yang dijalankan adalah bertujuan untuk berkongsi pendapat dan proses ilmu tentang warisan budaya baru yang diperkenalkan. Tujuan hubungan diplomatik yang diadakan adalah untuk memberi sokongan sepenuhnya terhadap warisan batik yang berasal daripada Indonesia, diangkat ke mata dunia dan yang diperkenalkan oleh pihak UNESCO. Dan hal ini pihak UNESCO memperjuangkan hak pencaksilat itu berasal daripada negara Indonesia pada tahun 2017. Indonesia bersungguh-sungguh untuk membuat tuntutan supaya sepenuhnya dengan pihak UNESCO untuk mengangkat warisan pencaksilat sebagai warisan budaya negara Indonesia. Terusnya, peranan yang kelima ialah UNESCO berperanan mempromosikan kerjasama antara negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya. Dalam hal ini, UNESCO berfungsi untuk mengadakan kempen pendidikan terutamanya kepada golongan muda ataupun golongan pelajar sejak dari kecil sehingga remaja untuk memberi ilmu pengetahuan yang baru mengenai aset warisan budaya dan sekaligus menarik minat golongan-golongan ini untuk minat tentang warisan. Matlamat UNESCO adalah untuk mempromosikan kerjasama antara negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya. Sebagai contohnya, mengadakan kempen sosial pendidikan di warisan arkeologi di Lembah Lenggong yang dijalankan oleh
Pusat Pengajian Komunikasi Universiti Sains Malaysia. Antara aktiviti yang dijalankan adalah seperti melibatkan aktiviti seperti pelaksanaan kempen, merancang mereka bentuk atau menghasilkan bahan-bahan kreatif kempen, menganjurkan acara-acara rasmi, sidang akhbar, pameran dan sebagainya. Kempen yang dijalankan akan memberi peluang kepada pihak komuniti dan orang ramai mengetahui dan memelihara aset warisan budaya. Oleh itu, jelaslah bahawa mempromosikan kerjasama antara negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya merupakan peranan-peranan yang dijalankan oleh pihak UNESCO untuk memelihara warisan budaya. Pihak UNESCO dengan penganjuran kempen pendidikan yang dijalankan diharapkan akan memberi peluang kepada anak muda pada hari ini memahami dengan warisan dan aset warisan budaya. Kerjasama antara negara yang dilakukan oleh pihak lain diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Seterusnya kita akan membincangkan tentang peranan ICOMOS dalam memelihara warisan budaya. Yang pertama ialah ICOMOS berperanan dalam mengadakan persidangan nasional tahunan dalam pemeliharaan warisan budaya. ICOMOS dalam persidangan pertamanya membincangkan hal tentang piagam Venice dalam memelihara warisan budaya. Dalam hal ini, persidangan nasional ini dilaksanakan untuk meneruskan amalan terbaik untuk pengurusan warisan budaya di suatu kawasan tapak warisan budaya. Persidangan pertama kepada pembentukan ICOMOS Australia diadakan di Melbourne pada 20 Oktober 1976 dan persidangan ICOMOS pertama diadakan di Beechworth pada tahun 1978. Dalam hal ini, persidangan yang dilakukan adalah membincangkan hal berkaitan pemeliharaan warisan budaya dan mengelakkan warisan budaya daripada terancam. Selain itu, ICOMOS berperanan dalam membuat pembinaan kapasiti dengan mengajukan latihan ataupun kursus latihan yang disampaikan oleh pakar tempatan dan antarabangsa. Latihan yang diberikan akan meningkatkan kemahiran dari segi menguruskan warisan budaya, menjaga warisan, membaik pulih warisan budaya, dan hal ini tenaga pakar luar digunakan di dalam memberi tunjuk ajar tentang kemahiran yang digunakan ketika menguruskan warisan bersama alatan-alatan moden dan canggih yang digunakan semasa mengeluarkan aset warisan budaya. Sebagai contohnya, para pekaji warisan daripada Museum Indonesia dan Museum Singapura memberikan tunjuk ajar dan latihan kepada para pengaji warisan Indonesia dalam menguruskan aset warisan budaya. Oleh itu, jelaslah bahawa membuat pembinaan kapasiti dengan menganjurkan latihan ataupun kursus latihan yang disampaikan oleh pakar tempatan dan antarabangsa merupakan peranan ICOMOS dalam pemeliharaan warisan budaya. Yang ketiga ialah ICOMOS berperanan sebagai membuat perundingan mengenai isu-isu berkaitan pemeliharaan warisan budaya. Setiap permasalahan yang berlaku berkaitan pemeliharaan warisan budaya akan diuruskan oleh ICOMOS. Sebagai contohnya, ICOMOS bersama Yayasan Memelihara Seni Sakra Ukraine membuat perundingan dalam menyampaikan 440 alat pemadam api kabus air untuk melindungi gereja kayu bersejarah atau Serkavas di Ukraine yang dilanda perang. Dalam hal ini, tempat ini memerlukan sepenuhnya dari pihak ICOMOS dan badan-badan pertubuhan yang lain bagi memastikan kelestarian akan terus terjamin pada masa akan datang. Seterusnya ialah kesan peranan-peranan yang dilakukan oleh UNESCO dan ICOMOS dalam memelihara warisan budaya. Yang pertama ialah memberikan manfaat dari sektor pelancongan. UNESCO dan ICOMOS berusaha bersama-sama bagi memantapkan sektor pelancongan dalam sebuah negara. Warisan budaya yang dijaga dipelihara dengan baik akan menarik minat ramai pelancong dari dalam dan luar negara untuk melawat suatu kawasan yang mempunyai aset warisan yang menarik. Sebagai contohnya, Malaysia telah mencatatkan ketibaan seramai 4,233,425 pelancong antarabangsa bagi suku pertama tahun 2020. Dan yang kedua ialah menjamin keaslian pemeliharaan warisan budaya. Dalam hal ini, setiap warisan budaya akan terjamin keasliannya kerana setiap kerosakan pada aset warisan akan dibaiki oleh pihak UNESCO dan ICOMOS. Dalam hal ini, kerosakan yang dialami oleh aset warisan akan dibaiki sehingga menjadi dalam kondisi terbaik dan kelihatan menarik. Setiap kos membaik pulih ke atas aset warisan yang dilakukan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak ICOMOS dan UNESCO. Sebagai contohnya, UNESCO dan ICOMOS menanggung segala kos pembiayaan kuil di Angkor Wat yang rosak akibat bencana alam seperti banjir dan kemarau. Oleh hal yang demikian, tujuan pembiayaan ini adalah untuk menjamin keaslian tapak warisan kuil Angkor Wat. Seterusnya kita beralih kepada kesan yang ketiga ialah memberi perlindungan dan pemeliharaan warisan budaya
kepada generasi yang akan datang. Tugas ini dijalankan oleh pihak UNESCO dan pihak ICOMOS sebaik mungkin bagi memastikan warisan budaya diteruskan dengan sebaik mungkin melalui penggunaan sumber. Sumber yang digunakan adalah dengan menggunakan sumber sendiri, bantuan kewangan dan kerjasama antarabangsa. Dalam hal ini, dengan perlindungan yang diberikan, aset warisan budaya akan menjadi selamat selama-lamanya. UNESCO membantu dalam pembinaan batu kuil Abu Simbel yang terletak di Aswan dan bersempadan di antara Mesir dan Sudan. Dan yang keempat ialah memupuk semangat patriotisme golongan muda dalam memelihara warisan budaya. UNESCO adalah berteraskan pendidikan adalah salah satu cara untuk memupuk semangat patriotisme golongan muda dalam memelihara warisan budaya. UNESCO telah menjalankan kempen pendidikan bagi menarik minat golongan muda, terutamanya golongan pelajar, untuk meminati dalam memelihara warisan budaya. UNESCO juga telah menjalankan kempen sosial dalam pemeliharaan warisan budaya di warisan arkeologi Lembah Lenggong bagi menarik minat komuniti memelihara warisan budaya. Ialah kesimpulan. Secara keseluruhannya, UNESCO dan ICOMOS merupakan agensi dan badan yang bertanggungjawab dalam memelihara warisan budaya. Dalam hal ini, kedua-dua agensi ini adalah badan yang bertindak sebagai pelindung pada warisan budaya supaya warisan ini tidak dilupakan. Dalam hal ini, penubuhan UNESCO adalah berfungsi sebagai kesempatan dan sikap penampilan dalam menjalinkan hubungan diplomatik antarabangsa melalui bidang sains dan pendidikan dan bahagian kebudayaan. Kebanyakan negara di dalam dunia ini telah menyertai UNESCO bagi memelihara warisan budaya di negara mereka. ICOMOS berfungsi sebagai persatuan yang arif dan profesional dalam memelihara tapak warisan budaya di seluruh pelosok dunia. Idea penubuhan ICOMOS bermula pada tahun 1931. ICOMOS dan UNESCO berfungsi untuk memelihara warisan budaya di dunia ini. Warisan budaya terbahagi kepada tiga, iaitu warisan ketara, warisan tidak ketara dan warisan semula jadi. Ini sahaja pembentangan daripada saya. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.